Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar, sir. Okey. Selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat hari ini? Ya, walafiat. Alhamdulillah. Okey. So, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Sekarang ni dalam kita meeting ada 19 orang. Kita masih lagi menunggu, ada lagi 20 orang lagi, 10 orang lagi untuk join kelas kita. Okay, tak apa. Saya anggapkan mereka datang lewat sikit. Mungkin ada masalah teknikal. Jadi pada yang lewat tu nanti saya akan sediakan recording. Dan pada pagi ini kita akan teruskan dengan kita punya topik 2. Okay, so saya harap anda semua dah bersedia. Okay. Hari ini kita akan continue dengan tajuk Working with Images and Graphics. Minggu lepas apa yang kita dah belajar adalah kita dah tengok tentang typography. Okay. Dan dalam typography kamu tengok kita gunakan Illustrator dan ada beberapa practical series yang kamu nak kena buat. Banyak saya faham sebab kelas DDT 3A pun bagi tahu banyak sangat kerja dan nanti kita akan bincangkan bagaimana untuk penghantaran kerja anda. Okay, so saya akan adjustkan supaya anda ada lebih masa lagi lah. Okay, nanti kita akan bincangkan hal yang itu. Okay, untuk minggu ni kita akan tengok tentang images and graphics. Apakah peranan gambar dan juga grafik di dalam kita punya multimedia application. Okay. So untuk hari ni, okay, tadi saya dah bagi salam. Okay, untuk lesson learning outcome untuk hari ni adalah kita akan practice images and graphic editing to produce publishing materials. Okay, so kita akan gunakan dua item atau dua elemen, iaitu images and graphics. Okay, so di dalam practice images and graphics, kita akan describe the basic of color science and 2D graphics, explain the implementation of graphics in creating multimedia application, identify the category of graphics, which is bitmaps, images, and vector images. Okay, and then we will look at list types of graphic format, for example, BMP, JPEG, TIFF, GIF, and PNG. Later on, we'll explain the different file formats and image compression techniques, and describe the basic of photography, and then summarize the basic image processing techniques. Okay, so ini untuk LLO untuk hari ini. So kita akan pergi pada part yang pertama, iaitu the basics. Describe the basic of color science and 2D graphics. So terma-terma yang awak kena tahu. Yang pertama, contones and line arts. Okay, apa itu contones? So contones is an image that is composed of continuously varying shade of color. Okay, so tengok pada gambar di sebelah kiri ni. Okay, warna yang kita tengok adalah warna hitam ke warna putih sahaja. Okay, so dia kata kat situ varying shade of color. Untuk membentuk image ini, dia menggunakan kecerahan warna daripada warna hitam ke warna putih. Kalau kita tengok dekat sini, gambar ni, warna yang paling cerah adalah warna putih dengan warna kilat tu. Dan warna yang paling gelap adalah di area langit, warna hitam. So, satu shade of color sahaja. Okay, so di dalam computer graphic, it is called grayscale. So this is contones. Okay, yang kedua, line art. Apa itu line art? A combination of lines are used to create image. Perhatikan gambar ini. Gambar ini dicipta oleh satu garisan. Okay, garisan ini membentuk satu image, iaitu menunjukkan gambar serigala. Okay. In computer graphic, the term one bit and bitmap are often used. Terma line art juga dipanggil sebagai one bit. Kenapa one bit? Dia menggunakan satu warna sahaja. Okay, so itu line art. Seterusnya, image reproduction. Okay, penghasilan image. Ada dua, iaitu yang pertama half tone dan yang kedua CMYK color. Okay, apa itu half tone? Contour images reproduced with dot of ink. Okay, warna tadi kita tengok contour tadi, warna shade of grey, shade of black and white. Okay,
dihasilkan menggunakan dot of ink. Okay, the images are called halftone because only half of the original image tone is used to print the image, iaitu black or white and no grey. Okay, dalam penghasilan image halftone, kenapa dia pakai halftone? Dia gunakan satu warna saja untuk menghasilkan gambar tersebut. Dalam kes ni, pada gambar ni, dia punya paper dia adalah paper berwarna putih. Jadi dia menggunakan ink warna hitam sahaja untuk menghasilkan image tersebut. Okey, tetapi bagaimana dia boleh menghasilkan image tu dengan nampak dia punya bentuk dia? Dia menggunakan intensity yang berbeza. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, di area rambut tu dia gunakan warna hitam. Kemudian dia nak tunjukkan warna mata dan juga sebagainya, ada letakkan dot of ink dengan intensity yang berbeza. Okey, cuba kita tengok gambar yang lain. Ini contoh. Di sebelah kiri tu kamu tengok gambar bunga tu nampak perfect kan. Tapi sebenarnya penghasilan gambar bunga tu adalah kaedah halftone. Di mana dia print menggunakan dot of ink, menggunakan satu warna sahaja dengan kegelapan yang berbeza. Okey, itu halftone. Seterusnya, CMYK color. Okey, ini memang kamu biasa nampak. Okey, apabila kamu menggunakan printer kamu tu dia printing menggunakan CMYK color. Okey, biasanya kalau kamu tengok printer yang habis dakwat, dia akan keluar gambar-gambar macam ni. Sebab apa? Dia punya dakwat itu dia ada dia punya ink dia tu ada yang dah habis, ada yang ada kan. So apakah warna-warna yang terbentuk daripada kamu punya image tu adalah daripada warna CMYK. Apa itu CMYK? Contour images reproduced with dot of ink, but in this case more than 2 colors are used. Okay, untuk printer dia menggunakan lebih daripada 2 warna. Iaitu yang pertama cyan, C, magenta, M, Y, yellow, and the key color usually black. So K ni adalah key color. Biasanya menggunakan color black. Okay, so ia adalah common for color printing. Okay, kita tengok pada gambar ni. So image yang terhasil menggunakan CMYK adalah gabungan daripada warna-warna cyan, magenta, yellow and black. Kita tengok pada warna ni. So ni adalah warna cyan, magenta, yellow and black. Terhasillah pada gambar yang di hujung ni. Okay, so itu CMYK color. Okay, so habis tentang bahagian terma-terma dalam image and graphic. Kita pergi pada graphic implementation. Bila masa nak gunakan grafik di dalam aplikasi multimedia? Okay, ada 3 perkara penting penggunaan grafik dalam multimedia. Yang pertama, graphic facilitate navigation. Okay, kita dah tengok sebelum ni, kamu design kamu punya user interface ataupun UI, dia banyak menggunakan button dan juga icon. So ini adalah membantu dalam navigation. Kat mana nak klik next, kat mana nak klik back, kat mana nak exit dan juga sebagainya. Yang kedua, simulate interest. Okay. Animated graphic to attract attention. Okay, menggunakan animation ataupun animated graphic akan menarik minat pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Okay. Yang ketiga, convey information. Okay, so grafik penting untuk menyampaikan maklumat iaitu illustration of facts and idea, pie chart, diagrams and maps. Sebelum ni, kita gunakan teks untuk menyampaikan fakta kan. Okay, grafik juga boleh menyampaikan maklumat melalui gambar-gambar. Kalau kita tengok contoh dia, pie chart. Okay, untuk memaparkan data dalam bentuk carta, grafik adalah lebih sesuai. Okay, diagram dan juga maps. Okay, so itu adalah implementation dalam grafik di dalam multimedia application. Okay, so nanti kamu boleh download note saya ni dan kamu boleh tengok video ni. So ini adalah contoh application menggunakan grafik. So kalau kamu tengok dia banyak digunakan grafik untuk kalau dekat sini navigation. Okay, kalau kamu tengok ada animation untuk simulate interest, nampak tak tu? Animation, animated graphics. Okay, dan juga dia boleh menggunakan grafik untuk convey information. Kalau kita tengok dekat sini, contohnya ni contoh
untuk convey information. Okay, nampak tak tu? Okay, animated graphics. So simulate interest through animated graphics. So ini kita dah tengok tadi tentang beberapa penggunaan elemen grafik di dalam multimedia application. Okay, so nanti kamu boleh tengok dalam YouTube, dalam slide yang saya sharekan. Ini contoh penggunaannya. Okay, seterusnya. Okay, computer graphic. Saya sentuh sikit tentang computer graphic. Image yang terhasil daripada komputer ada dua. Computer create 2D images yang mempunyai width and height dan juga 3D images. Okay, apa itu 2D, apa itu 3D? Ini just simple contoh. Okay, so ini adalah image 2D. Ini adalah image 3D. Dia ada depth dekat situ. Okay, simple. Okay, seterusnya kita tengok pada type of 2D computer graphics. So type of 2D computer graphics ada dua, iaitu bitmap dan juga vector. Okay, so apa itu bitmap? Particularly well suited for images with fine detail such as painting or photographs. Okay, senang cerita. Gambar yang kamu ambil menggunakan kamera tu, ia disimpan dalam bentuk bitmap. Sebab apa? Ia adalah suited dalam bentuk detail. Kalau kamu tengok pada image ini, dia ada detail, contohnya ada bayang-bayang dan sebagainya. Okay, so itu adalah gambar bitmap. Vector pula digunakan untuk is used for graphic design ranging from simple drawing and logos to sophisticated artistic creation. Bila masa grafik vector digunakan adalah bila kamu nak menghasilkan contohnya logo. Kamu nak buat logo, kamu nak buat banner dan printing yang lebih detail gambar dia, kamu gunakan vector. Sebab apa? Bila gunakan vector ni, quality image tu dia boleh kecil sehingga besar. Okay, kalau kamu gunakan image dalam bentuk bitmap, kadang-kadang berlaku bila kamu gunakan untuk banner, gambar tu jadi pecah. Jadi dia tak sesuai. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Disebabkan terhasilnya image tu daripada dua kaedah yang berbeza. Yang pertama, bitmap image created as a pattern of element called pixel. Bitmap image terbentuk daripada pixel, iaitu picture element. Okey, iaitu dot-dot kecil yang kamu tengok dalam gambar tu. Itu dipanggil sebagai pixel. Di mana vector image pula terbentuk where mathematical formula are used to draw lines and shapes such as rectangles, circles and triangles. So penghasilan image vector berbeza dengan bitmap di mana ia terhasil daripada menggunakan mathematical formula. Okey, kita tengok lagi apakah perbezaan dia. Senang cerita kat sini, maksud dia raster are pixel and vector are math. Ingat dia punya key terms kat situ. Kita tengok dia punya perbezaan dia. Okey, so raster ataupun bitmap, okay, kalau kamu tengok pada gambar sendiri, kamu dah nampak dah perbezaan dia. Yang gambar di sebelah kiri tu, kamu nampak tak dia ada dot tu kan? Itu adalah image yang terhasil daripada pixel. Di sebelah kanan gambar tu dia lebih sharp disebabkan dia terhasil daripada mathematical formula. Okay, apakah contoh-contoh file format? Untuk raster, bitmap, BMP, JPEG, PSD, TIFF, GIF dan juga PNG. Okay, senang je nak kenal. Kalau kamu tengok file-file tu extension dia macam ni, itu adalah raster. Jika file-file yang kamu download tu dia punya format dia SVG, AI, EPF dan PDF, dia punya tu adalah vector. Okay, tapi dia ada note dekat bawah ni. Actually, EPS and PDF file can be vector or raster. Dia special kat sini. EPS dengan PDF, dia juga boleh jadi raster ataupun vector. Okay, memang susah nak faham. Tapi senang je dikata kat situ. When in doubt, zoom in and check that way. Maksud kalau kamu rasa ni tak pasti ni vector ke raster, kamu kena zoom in. Kalau gambar tu dia tak pecah, ia adalah image vector. Kalau gambar dia pecah, ia adalah image raster. Okey, contoh lagi. Tengok pada gambar ni. Okey, senang nak tahu beza antara raster dengan vector adalah bila kalau kita tengok gambar tu daripada jauh, gambar tu nampak dua-dua sama perfect. Tapi beza dia adalah bila kamu zoom in
pada gambar yang raster tu, sebab kita tahu dia dibentuk daripada pixel, so gambar dia tu akan jadi macam dot dot dot. Okey, tetapi kalau kita tengok ada vektor, dia adalah gambar yang sharp. Bila kita zoom in, gambar dia sharp. Itu sebab ia sesuai untuk digunakan pada printing. Okey, so raster tadi kita dah beritahu, JPEG, PNG, GIF, BMP, dan vektor, EPS dan AI. Okey, so minggu lepas, kamu dah banyak menggunakan vektor punya image, iaitu image yang kamu draw, okey, menggunakan Illustrator. Okey. Okey, kita habiskan untuk type of graphic, iaitu ada 5 file yang biasa dah kamu jumpa, antaranya .pmp, .jpeg, .tif, .gif and .png. Okey, so pada kebiasaannya image-image ni kamu jumpa masa kamu nak download gambar, kamu transfer gambar daripada kamera dan juga sebagainya. So background dia sedikit lebih kurang. BMP often used for Windows screen grabs and screen background image such as wallpaper. Okay, supported by many PC application. Dulu Windows, kalau kamu screenshot daripada Windows, file dia automatically dia jadi .pmp. Jadi sekarang ni kalau gunakan snipping tool, kamu boleh dapatkan image tu dan kamu boleh save as banyak jenis format yang berbeza. Okay. Yang kedua, JPEG. Ini adalah file yang popular, iaitu Joint Photographic Expert Group, a cross-platform format designed to efficiently compress bitmap images such as photographs. Okay, so JPEG dia popular sebab dia antara cross-platform. Boleh gunakan dekat Unix, dekat Windows, dekat Apple. Seterusnya, TIFF, Tag Image File Format, is a versatile cross-platform format that support all major color modes. Ini biasanya untuk printing digunakan dalam TIFF. Okay, GIF pula. Graphics Interchange Format is a cross-platform format with lossless compression. GIF ni dia popular sebab orang banyak gunakan untuk animated graphic. Dan yang ini adalah yang paling popular sekarang ni, PNG. Portable Network Graphic is a cross-platform lossless compression format created as a free replacement for GIF. Okay, so kalau kat sini kebanyakan daripada image yang digunakan dekat internet adalah PNG, JPEG, GIF. Yang jarang digunakan adalah TIF dan juga PMP. Okay. Okay, so kita pergi pada image compression technique. Ada dua jenis compression technique, iaitu lossless compression dengan lossy compression methods. Okay, lossless is preferred for archival purpose and often used for medical imaging, technical drawing, clip art or comics. Compression that produce negligible differences may be called visually lossless. Okay, so teknik yang ini banyak digunakan untuk medical imaging, technical drawing, clip art or comic. Yang di sebelah kanan adalah lossy compression, especially when used at low bit rate, introduce compression artifacts. Lossy methods are especially suitable for natural images, such as photographs in application where minor, sometimes imperceptible loss of fidelity is acceptable to archive a substantial reduction in bit rate. Okay, itu adalah lossy compression. Okay. Okay, habis tentang teori untuk graphic and images. Kita pergi pada part yang lebih interesting. Kita nak tengok tentang fotografi. Tadi teori, so sekarang ni kita nak praktikal. Bagaimana untuk kita capture gambar. Okay, so di dalam kita punya kelas praktikal, saya introduce tentang digital SLR. Okay, so digital SLR ni adalah common photographer yang tool yang fotografer gunakan untuk capture gambar. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang baru, di mana banyak kamera smartphone yang canggih-canggih sekarang ni, dia dah boleh simulate teknologi yang sama untuk fotografi. Juga selain daripada smartphone, ada juga contohnya mirrorless camera. Okay, tapi konsep yang kamu nak kena faham hari ni adalah dia punya parameter dia. Okay.
apakah parameter-parameter yang basic yang kita kena tahu dalam fotografi supaya kamu, jika kamu ada kamera, tak kira smartphone ke DSLR, mirrorless, kamu tahu apakah setting penting untuk kamu ambil gambar. Okey, so kita akan tengok apa itu DSLR, lens and shutter parameter, functional parameter. Kemudian kita akan tengok beberapa sampel untuk shooting moving object, menggunakan parameter-parameter ini. Dan beberapa kaedah ataupun teknik untuk mengambil gambar, iaitu rule of third, resolution dan juga digital shutter. Di sini saya ada bagikan outsource punya link dekat website. Jika kamu klik, kamu akan dapat tengok apa detail tentang nota tersebut. Okay, saya dah simplifykan lah. Nanti kita akan bincangkan sama-sama. Okay, kita tengok dulu. Yang pertama, DSLR. Digital Single Lens Reflex Camera is a digital camera that combines the optics and the mechanism of single lens reflect camera with a digital imaging sensor as opposed to photographic film. Bezanya dengan photographic film yang sebelum ni, yang gunakan film tu adalah dia menggunakan digital image sensor. Sama juga smartphone sekarang pun dia gunakan digital image sensor, mirrorless juga gunakan digital image sensor. Okay, so ni adalah antara gear yang digunakan oleh fotografer. Okay, biasanya dia akan ada dia punya DSLR dan dia ada a few lens bergantung kepada dia punya penggunaan dia. Nanti kita akan juga tengok contoh-contoh kegunaan lens. Kenapa ada yang macam ni, ada yang macam ni. Okay, dan juga ada beberapa aksesori lain. Okay, antaranya adalah dia bateri. Dia ada juga kat sini tunjukkan GoPro dan juga sebagainya. Ada mikrofon. Okay. So ni adalah kit yang biasanya professional photographer adalah. Okay. Okay, ni contoh dia punya setup dia. Okay, so untuk penggunaannya berbeza, DSLR juga boleh digunakan. Contohnya untuk ambil video. DSLR juga adalah tools yang popular digunakan. So kalau tengok dekat ni, setup dia adalah digunakan tripod, kemudian dia ada dia punya body, lens, kemudian dia ada metal box dan juga dia ada viewfinder dan dia juga diletakkan dengan mikrofon dan juga LED base light. Okay. So ini adalah untuk lebih sesuai untuk videografi lah. Okay. Biasanya kalau bahagian atas tu, kalau untuk kamera kita pakai flash kan, speed light kan. Tapi kalau untuk videografi biasanya dia gunakan LED light. Okay. So jangan risau sangat pasal setting. Ini adalah bergantung pada gear yang kamu ada. Biasanya kalau kamu beginner, kamu akan start dengan body dengan lens. Kemudian kamu upgrade lagi, kamu beli mikrofon, beli LED dan sebagainya. Okey, jom kita belajar teori bagaimana untuk ambil gambar menggunakan DSLR. Okey, so saya dah sediakan satu link. Okey, saya tunjukkan secara teori dulu. Nanti balik lepas, nanti saya akan bagi masa lebih kurang dalam sejam untuk kamu buat aktiviti ini. Okey, bila kamu klik, kamu akan dapat buka satu simulator. Ini daripada Canon punya kamera. So sebelum kamu berminat untuk beli DSLR, saya minta untuk kamu explore dulu yang ni. Okay, di mana di sini dia ada bagi satu simulator bagaimana functional parameter yang terdapat pada DSLR. Okey, nampak macam kompleks, tapi basic dia ada 3 sahaja, iaitu aperture, shutter speed dan juga ISO. Okey, so itu saya akan tunjukkan bagaimana untuk ambil gambar. Okey, so dia ada 3 part. Pertama, teori, learn, and then play, kamu boleh try. Kemudian ada part yang ketiga, challenge. So ini yang kamu nak kena buat betul supaya dapat gambar yang cantik. Okey, kita tengok teori dulu. Okey, so benda yang kamu kena tahu tentang parameter yang saya cakap. Yang pertama, aperture. Okey, apa itu aperture? Control the amount of blur or sharpness around your subject. Okey, tengok pada gambar. So aperture yang akan menentukan kamu punya gambar tu dia ada blur dekat background ataupun dia clear dekat background. Okey, macam mana nak setting dia? Kalau kamu biasa tengok orang ambil gambar, kalau portrait kan, kalau portrait biasanya dia akan blurkan background dengan foreground supaya gambar portrait tu nampak lagi cantik.
Okey, tapi kalau kamu ambil gambar landscape ataupun pemandangan contohnya tepi pantai, gambar bangunan, bandaraya dan juga sebagainya, kamu punya aperture tu dia punya bukaan dia lebih kecil. Ini akan kalau tengok pada gambar ni, ini adalah bagaimana dia kontrol kemasukan cahaya. Okey, lagi banyak cahaya masuk dengan bukaan aperture yang lebih besar. Lebih sikit cahaya masuk dengan bukaan aperture yang kecil. Okey. So, nak senang faham, kalau aperture kamu, dia punya number dia kecil, maknanya bukaan dia besar dan gambar tu akan jadi lebih blur. Kalau smartphone sekarang ni pun, kalau kamu nak beli smartphone, dia akan bagi tahu berapakah dia punya aperture dia. Kalau kamu nampak yang ni, bermaksud kalau nombor tu lagi kecil, contohnya 1.8 ke apa ke, gambar tu dia boleh jadi lagi blur lagi. Okay, so itu aperture. So untuk setkan gambar supaya kamu dapat blur dengan banyak, setkan aperture yang macam ni, yang lebih kecil nombor dia. Okay. Lebih kecil nombor, lebih besar bukaan dia. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, shutter speed. Okay, shutter speed adalah untuk show the movement of fast moving object or freeze in action. Okay, lagi besar nombor, okay, lagi show movement. Dia akan, kalau tengok pada gambar ni, dia nak tunjukkan pergerakan bilah kipas. Jika kamu set kamu punya shutter speed kepada yang lebih besar, iaitu 1 second, ia akan menampakkan pergerakan bilah kipas tersebut. Tapi jika kamu setkan kepada shutter speed yang lebih laju, 1/4000 second, bermaksud dia akan jadikan pergerakan tu, dia akan jadi freeze the action. Okay, so lebih tinggi dia punya shutter speed dia, okay, lebih pegun kamu punya pergerakan. Okey, masa bila nak gunakan shutter speed ni, bila kamu jadi fotografer untuk event-event, contohnya majlis yang banyak pergerakan. Sebagai contoh, macam aktiviti sukan kanak-kanak. Okey, jadi gambar yang macam mana kamu nak tunjukkan? Biasanya kalau budak-budak bergerak, kita nak gambar tu nampak sharp, kita kena banyak menggunakan shutter speed. Okay, so ini akan tunjukkan movement. Okay, ini untuk kegunaan untuk moving. Tadi saya lupa. Kalau yang ni, kalau kamu jadi fotografer, kamu kena banyak menggunakan setting aperture ni bergantung pada kegunaan dia. Antaranya, kalau kamu ambil gambar portrait, contohnya pasangan pengantin punya gambar, dia tengah makan ke dan sebagainya, kamu kena banyak gunakan aperture yang lebih besar. Kalau kamu nak ambil gambar dalam majlis kahwin tu, nak ambil gambar satu family contohnya, kamu kena setkan aperture kamu supaya semua orang nampak. Jangan pula nanti ambil gambar blur, ada satu keluarga kat situ, gambar satu orang je nampak clear, yang lain tu nampak blur. Okay, so hari ni kamu dah tahu dah. Okay, yang seterusnya, yang ketiga, kita kena tahu pula tentang ISO. Okay, sense the right amount of light for the visual effect you want. Sedang cerita adalah kamu kena tengok pada persekitaran kamu untuk setkan ISO ini. Okay, dekat gambar ni senang cerita, kalau kamu punya suasana tu daylight, kamu buat shooting dekat outdoor, cahaya matahari terang, setkan ISO kamu ke paling yang rendah. Ke paling rendah. Iaitu kalau dekat sini nampak tak gambar tu cahaya matahari terang, ISO kena setkan pada 100. Tapi kalau cuaca tu dia ada awan, setkanlah kepada 400. Kalau tak ada matahari, mendung, setkan lagi tinggi ISO 800. Kalau dalam menggunakan indoor dan waktu malam menggunakan lampu, gunakan ISO 1600. Dan kalau kamu menggunakan candlelight ataupun cahaya yang lebih rendah, gunakan ISO 6400 ke atas. Ini bergantung kepada available light. Cahaya natural yang ada. Okey. So ada orang dia nak shoot outdoor tapi waktu siang. So kena tengok ISO dia macam mana. Tapi ada juga nak buat low light fotografi. Mungkin nak capture suasana malam, langit, bintang dan juga sebagainya. Kena pandai ISO. Okey. Tapi kena ambil perhatian, jika kamu increase ISO, kamu akan dapati gambar kamu akan ada banyak noise. Ada bintik-bintik tu. Okay, so gunakan ISO tu dengan bijak. Janganlah setkan
ISO kamu terlalu tinggi. Kalau nampak je noise pada gambar tu, cuba reduce ISO dia. Okay, so kesemua elemen ini, aperture, shutter speed dan juga ISO akan menentukan kamu punya exposure. Okay, so exposure meter dalam DSLR, dia akan ada satu meter yang dekat sini. Iaitu meter yang tengah-tengah, good exposure, meter yang sebelah kanan, overexposed, meter yang ke negatif, underexposed. Okay, jadi untuk memastikan gambar kamu sentiasa pada good exposure, tips dia adalah pastikan kamu punya metering tu kena sentiasa berada dekat kosong. So dia akan good exposure. Jika kamu ketik gambar tu ataupun kamu snap gambar tu dan kamu dah letakkan kosong, dia akan dapat gambar macam ni, cantik. Tapi kalau dia punya meter tu berada ke atas, dia akan jadi expose. Nampak tak tu? Overexpose, dia akan jadi terlalu banyak cahaya masuk. Okay. Kurang cahaya masuk juga akan mengakibatkan gambar kamu jadi gelap. Okay, so ini adalah setting yang kamu kena tengok. Ketiga-tiga elemen ni, iaitu aperture, shutter speed dan juga ISO, ini akan menentukan bagaimana kamu punya good exposure bergantung pada gambar yang kamu nak kena ambil. Okay, so saya buat satu practice session untuk kamu. So selepas ni jangan risau, saya akan bagi kamu masa untuk kamu explore. Okay. Tengok pada gambar ni. Okey, tadi saya bincangkan tentang bagaimana nak kontrol ketiga-tiga tu adalah menggunakan kaedah manual. Professional photographer, dia nak kontrol dia punya kamera tu, dia nak totally kontrol dia punya semua parameter ni. Okey, tapi kalau kamu seorang yang beginner tapi nak gunakan DSLR, kamu boleh pilih shutter priority ataupun aperture priority. Okey, apa itu beza dia? Okey, so contoh saya ambil. Kamu jadi fotografer dan kamu nak setkan kamu punya gambar yang kamu nak ambil tu adalah gambar portrait dengan juga gambar landscape. Okay, kamu nak tahu dua benda ni je. Senang untuk kamu kontrol. So, kalau kita pilih aperture priority, kita hanya perlu kontrol bukaan kita punya aperture sahaja. So, sebagai contoh, bila kita pilih AV, okay, aperture value. Okay, tengok pada gambar ya. Okay, tadi kita terangkan pasal aperture, kalau dia punya bukaan dia paling besar, gambar dia akan jadi blur, betul? Okay, so bila saya setkan pada 2.8, saya ambil gambar. Okay, nampak tak pada gambar yang terhasil tu adalah, okay, shutter speed dia satu, ni automatic. ISO pun dia setkan automatic, aperture kita adalah 2.8. So nampak dekat sini gambar tu background dengan foreground dia jadi blur. Okay, ini sesuai kalau kita nak ambil gambar portrait. Tapi kalau kita nak ambil gambar yang detail depan dan belakang, setkan pada aperture yang lebih kecil. Ambil gambar dan kamu tengok pada hasil gambar tersebut, background dengan foreground juga akan nampak jelas. So ini sesuai kalau ambil gambar pantai ke bangunan ke, kamu boleh ambil yang macam ni. Okay, itu adalah aperture priority. Okay, nanti first time guna DSLR, kamu boleh ambil yang ni untuk kamu setkan gambar portrait ke landscape. Tapi kalau kamu ada job yang kamu nak kena buat untuk capture movement, orang, aktiviti sukan dan juga sebagainya, kalau first time gunakan yang shutter priority. Okay, so shutter priority pula dia akan kamu membenarkan kamu untuk control shutter speed. Yang nampak tak? Bila saya drag je ni, nampak tak? Aperture yang atas ni dengan yang bawah tu dia bergerak secara automatik. So, kita punya function tu dia akan automatic setkan. Okay? So, misal kata, saya nak capture gambar pergerakan yang nampak movement. Contohnya, ada air terjun dan saya nampak pergerakan air terjun tu, saya setkan pada shutter speed yang lebih rendah. Okay? Jadi, saya ambil gambar. Nampak tak? Bilah kipas tu, dia nampak bergerak dengan laju. Tapi kalau saya nak freezekan bilah tu, saya setkan pada aperture yang lebih tinggi. Okey. Dan saya ambil gambar. So nampak tak? Bilah tu dia akan nampak seolah-olah dalam keadaan bergun. Okey, itu adalah shutter priority. Okey, so kita dah tengok ni beza antara kedua-duanya. Kita tengok pula manual mode. Okey, so manual mode macam saya terangkan,
kamu kena kawal kamu punya ketiga-tiga elemen ini. Okay. Dan macam mana nak tahu gambar tu dia jadi cantik, kamu kena tengok pada exposure. Ingat saya cakap tadi, exposure kena berada dekat kosong. Okay, so misal kata, saya nak ambil gambar dan saya nak blurkan depan dengan belakang ni. Jadi saya tahu saya punya aperture mestilah kena 2.8. Okay, tapi nampak tak saya punya ni jadi overexpose. Kalau saya ambil gambar, nampak tak gambar tu dia jadi terlalu terang. Jadi dekat sini saya kena adjustkan saya punya ISO dengan shutter speed saya. So katalah saya, okay, nampak kalau saya redahkan shutter speed, dia lagi jadi overexpose. Jadi saya cuba tarik okay, ke 1/45 second. ISO saya tak kacau sebab saya punya cahaya waktu tu terang. Okay, saya dah dapat good exposure, ambil gambar. Okay, so gambar saya dapat cantik. So saya dapat bokeh, blur depan belakang dan exposure saya cantik. Tapi bagaimana pula saya nak ambil gambar dalam bentuk landscape, contohnya gambar tepi pantai. Okay, so saya tahu dah aperture saya kena tinggikan. Katalah saya ambil 22, saya try 22. Tengok, dia punya exposure dia dah jadi gelap kan. Kalau ambil gambar macam ni, memang tak nampak apa, gelap. So kita kena setkan pada kita punya parameter yang lain. Okay, tadi bila aperture naik, shutter speed kita kena cuba turunkan. Nampak tak? Bila saya turunkan, okay, so kita boleh dapat good exposure. Okay, so cuba ambil gambar. So dapatlah gambar yang terang depan dan belakang. Itu adalah kita main pada aperture. Okay, tapi bagaimana pula dengan manual mode, kita nak ambil gambar bilah kipas tu dalam keadaan freeze. Okay, kalau anda faham bahawa kalau kita nak freeze kan, shutter speed mestilah tinggi. Tapi tengok, bila saya tinggikan shutter speed, nampak tak? Dia under expose. So, saya kena ubahkan dia punya aperture pula. Okay, dan juga nampak dia punya shutter speed, aperture walaupun paling besar, masih lagi dia tak naik kan. So, try increasekan dia punya ISO. So ISO 6400 dengan shutter speed 1/4000 second dengan aperture 2.8 baru boleh dapat gambar yang pegun bilah dia. Okay, cuba kita ambil gambar. Okay, dapat exposure kan? Ambil gambar. So nampak gambar yang terhasil adalah ada bilah kipas tu dia nampak pegun. Okay. So kalau nak letakkan pada movement pada kipas tu, letakkanlah shutter speed pada yang rendah, overexpose, rendahkan ISO. Okay, tak jalan. Cuba naikkan dia punya aperture. Okay, so nampak tu, aperture tinggi, shutter speed rendah, ISO 100, ambil gambar. So dapatlah bilah kipas tu seolah-olah dalam movement. Okay, itu mengambil kira bahawa cahaya terang. Tapi kalau low light fotografi, kamu kena setkan lah. Kalau kamu tahu keadaan mendung macam mana dan juga keadaan gelap macam mana, kena setkan. Okay, tadi contohnya 100 cahaya terang, yang ni cahaya mendung, yang ni tak ada matahari, yang ni gunakan lampu, yang ni menggunakan candle, lebih gelap. Okay, cuba kamu tengok kalau saya increasekan ISO, saya nak kamu cuba lihat pada gambar noise tu. Sekejap, saya cuba increasekan. Tengok gambar tu dia dah bagi hint dah, digital noise yang tinggi. So kalau saya letakkan pada ISO saya tinggi, walaupun saya cuba adjustkan good exposure, shutter speed, kemudian aperture saya biarkan, cuba kamu tengok pada gambar yang terhasil. Nampak tak tu? Green. So noise berlaku bila kamu tinggikan ISO. So kena compensate. Ada beberapa benda lain yang kamu boleh buat untuk dapatkan good exposure. Contohnya kamu kena main pada aperture. Cuba rendahkan aperture untuk kamu rendahkan dia punya exposure. Okay. Barulah kamu boleh kurangkan noise yang berlaku. Okay, so this is an interesting topic untuk kamu explore. Okay, so later on, bila kamu dah main dan kamu dah faham tentang konsep aperture, shutter speed dan ISO, bila kamu rasa kamu dah yakin,
Okay, tengok ini adalah your shot. Maksudnya setiap gambar yang saya ambil tu, dia akan bagi tahu apakah hasil dia. Kalau overexpose, dia akan bagi tahu overexpose. Kalau underexpose, underexpose. Apa yang kita nak adalah good exposure. Okay, so later on nanti, kamu akan buat challenge ni. Okay, dan bila kamu klik pada start tu, okay, kamu kena first kali get a good exposure. Okay, kalau kamu ambil gambar dengan betul, dia akan tanda right. Kalau kamu ambil gambar yang salah, dia akan tanda pangkah. Tak, pangkah, lagi, ready, go. Dia ada 6 practice yang kamu nak kena buat. Okay, pangkah lagi. Sebab saya tak nak tunjukkan supaya kamu nampak. Kamu kena faham dia punya pangkah lagi. Okay, make the propeller look still. Okay, yang last ni saya tunjukkanlah satu. Macam mana nak jadikan propeller ni look still? Okay, so kita kena tinggikan shutter speed. Kemudian saya, okay, ni ada expose aperture, saya cuba tinggikan, tak jalan je. Okay, saya naikkan ISO, good exposure. Bila ambil gambar, nampak tak? Tanda right. Okay, so saya dapat satu je betul. So, kamu kena buat challenge ni sehingga kamu dapat ke 66 tanda right. Okay, so kita nak tengok siapakah masa yang paling cepat. Okay, so berkenaan dengan challenge, nanti saya akan bagi aktiviti ni selepas ini. Okay, so ada beberapa glossary yang kamu boleh tengok pasal ni. Kamu boleh tengok hint. Okay. Okay, itu part aktiviti yang pertama. So, aktiviti yang kedua, saya lagi satu link, iaitu bagaimana untuk memilih lens. Tadi saya dah bagi tahu tentang seorang fotografer, dia akan ada beberapa lens untuk beberapa aktiviti dia. Okey, senang nak ingat. Lens ni dia akan tunjukkan berapakah dia punya focal. Dia kat sini 16-35. Ni yang paling biasa lah. Tapi yang paling panjang adalah 200-500. Okay, apa beza dia? Bila kamu gunakan simulator ni, kamu akan dapat nampak dia punya perbezaan. Saya ambil contoh AFS Nikkor 1424 ni. Okay. Kemudian saya pakai body, tak kisahlah pakai D5 ke. Saya klik OK. Okay, so ini adalah simulator untuk 1424 menggunakan D5. So ini adalah dia punya tu. Dan bila kita zoom in pada lens tersebut, ini 14mm, ini 24mm. Okay, gambar yang belakang tu adalah gambar lighthouse. Kalau menggunakan lens yang ni, dia memang tak nampak. Tapi kalau saya pilih lens yang telephoto, yang panjang, saya ambil yang 200-500, okay. Nampak tak tu? Dengan 200mm punya focal length tak nampak yang ni. Dan kalau saya pakai yang 500, sehingga ke bahagian atas tu saya boleh nampak. So itu adalah perbezaan penggunaan lens. So ini just untuk kamu nampak apakah perbezaan di antara setiap lens type. Okay, so itu yang kedua ni. Right, so itu adalah function parameter dalam DSLR. Okay, untuk function dalam parameter dalam DSLR ni, sekarang ni ada juga kita boleh menggunakan mobile phone juga, kita boleh gunakan manual mode ataupun pro mode. Okay, so saya sediakan satu tutorial. Okay, so ini dalam bentuk YouTube lah, nanti kamu boleh download dan tengok. Tutorial dia simple, dalam 4 minit aja. Dia sharekan bagaimana untuk ambil gambar dalam keadaan daylight, low light. Okay, mungkin kita boleh go through lah sekejap. Minta maaf tak ada suara, tapi tak apa, saya akan cuba terangkan apa yang diceritakan. Okay, so bagaimana untuk ambil mobile fotografi menggunakan phone. Okay, pro mode ni adalah manual mode. Okay. Sekejap. Dia ada subtitle, kita boleh tengok. Okay, jika anda punya mobile phone tak ada kamera mode pro mode, tapi dia support untuk manual, kamu boleh download ni app-app yang ada untuk pro punya function.
Okey, masih lagi menggunakan tiga parameter yang saya cakap tadi tu, iaitu shutter speed dan juga ISO dan juga aperture. Kamu boleh ambil gambar untuk tiga keadaan yang berbeza menggunakan mobile phone kamu. Okay, so dia akan bagi tiga situasi dan kita akan tengok bagaimana setting dia. Okay, so yang pertama adalah daylight photography. Okay, bagaimana untuk ambil gambar pada daylight photography? Apakah setting yang kamu perlu tahu? Okay, so daylight photography, first kamu kena setkan pada ISO. Ingat saya cakap pasal ISO, kalau cahaya terang, setkan ISO tu ke paling rendah. Kalau dalam dia punya smartphone ni, dia boleh setkan sehingga 50. Okay, so itu yang kena setkan. Nampak tak? ISO ni dia setkan kepada paling rendah. Then, baru dia adjustkan dia punya shutter speed. Nampak tak? Bila dia adjustkan shutter speed, gambar tu daripada gelap dia jadi terang dan waktu itulah kamu ambil gambar. Okay, so kamu kena manually adjustkan kamu punya shutter speed ni supaya gambar tu dia exposure dia cantik. Okay, action photography. Bagaimana untuk shooting moving object? Ni situasi dia ambil gambar dekat air terjun. Okay, bagaimana untuk dapatkan gambar supaya gambar tu, air tu nampak seolah-olah dia tak bergerak. Okay, dia kena adjustkan dulu dia punya shutter speed. Okay, tapi bila adjustkan kamu punya shutter speed, okay, nampak tak tu, kamu akan dapat underexpose ke overexpose. Jadi kamu kena setkan, lepas setkan kamu punya shutter speed, kamu kena setkan pula dia punya ISO. Ingat, untuk action fotografi ataupun moving object, setkan dulu shutter speed, baru setkan dia punya ISO, supaya bila exposure tu nampak, gambar tu nampak cantik, baru kamu ambil gambar. Nampak? Okay, nampak? So dia setkan ISO tu tinggi, baru dia ambil gambar. So dapatlah dia gambar image seolah-olah gambar water tu dia freeze. Okay. Okay, yang ketiga, low light photography. Bagaimana nak ambil gambar pada waktu cahaya kurang, pada waktu malam. So first kali kamu kena setkan ISO. Okay, so bila kamu tinggikan ISO juga, kamu kena menggunakan tripod dan kamu juga kena gunakan shutter speed yang lebih rendah. Okay, nampak tak pada gambar tu? So dia setkan tadi dia punya shutter speed. Okay. Dia fokuskan, kemudian dia ambil gambar. Okay, nampak tak tu? Untuk low light, memang kita kena gunakan tripod. Sebab apa? Bila shutter speed kamu rendah, kamu punya image boleh nampak blur. So kalau kamu ambil pakai tangan, bila tangan kamu bergoyang, gambar tu dia akan nampak jadi blur. Itu sebab kita gunakan tripod untuk low light photography. Okay, so dalam case ni, dia gunakan long exposure. Okay, dan dia fokuskan dulu pada objek dia. Nampak tak tu? Dia gunakan manual focus. Sehinggalah dia tepat pada objek yang dia nak fokuskan tu. Okay. Kemudian dia kena adjustkan. Okay, dekat sini bagaimana dia boleh dapat gambar light trail ni? Nampak tak tu? Light trail. Dia gunakan tripod, kemudian dia gunakan shutter speed yang lebih rendah. Dan baru dia dapat gambar light trail. Nampak kereta tak ada, tapi lampu kereta tu ada. So ni dia teknik dia untuk dapatkan gambar low light photography.
Okay, so ini kamu boleh tengok video dia dan kamu cuba follow gunakan smartphone kamu. Okay, ini bagi yang tak ada DSLR lah. So, sebenarnya teknologi kita sekarang ni menggunakan sekali kalau phone dia dah ada 2-3 kamera dan dia punya harga pun dah tak sampai 1,000. So fotografi dalam bentuk pro mode boleh kamu achieve menggunakan kamu punya smartphone. Okay, tak ada masalah. Hanya kena practice saja. Practice dan menggunakan shutter parameter yang berbeza iaitu ISO, shutter speed dan juga aperture. Okay, so itu adalah tentang parameter. So kita dah tengok dah tadi a few setting untuk fotografi. Bila dah tahu setting, kena juga tahu bagaimana nak ambil gambar yang cantik. Okay, so paling mudah rule dia adalah rule of third. Okay, so rule of third, bayangkan kamu punya gambar tu ada 3 bahagian secara vertikal dan 3 bahagian secara horizontal. Dan titik persilangan di antara horizontal dengan vertikal itulah dipanggil sebagai point of interest. Di mana di sinilah kita letakkan main fokus pada kita punya objek. Okey, kebiasaan yang berlaku adalah bila kamu ambil gambar, kamu punya objek tu letak dekat tengah-tengah, dekat tepi. Jadi itu menjadikan gambar tu kurang menarik. Okey, nak jadikan gambar tu menarik, cara dia letakkan pada point of interest. Contohnya gambar ni. Okey, so ni gambar pemandangan dan tengok kedudukan matahari. Betul-betul dia letakkan dekat persilangan point of interest tersebut. Okay, so ni basic rule tetapi very efficient untuk dapatkan gambar yang cantik. Okay, ada satu website iaitu kalau kamu buka pada link yang saya bagi ni, ni salah seorang daripada lecturer di Politeknik, dia seorang professional photographer, nama dia Cik Muhammad Zaini. So kamu boleh jadikan dia punya Facebook ni sebagai contoh untuk kamu tengok hasil-hasil kerja lah. Okay, dia banyak ambil gambar wedding, juga ada juga dia ambil gambar combo dan juga sebagainya. Okay, so saya nak highlightkan tentang cara dia ambil gambar. Okay, tengok pada gambar ni. Di manakah point of interest dia? Kalau kita boleh bayangkan dia punya point of interest, kita boleh ambil dekat sini adalah dia punya point of interest dia. Okay, ada lagi yang kedua. Okay, tengok pada gambar ni. Okay, point of interest dia dekat mana? Masih lagi pada rule of third tadi. Okay, itu kedudukan yang bagus. Okay, so ini adalah benda yang kamu kena practice. Ingat masa nak ambil gambar, where is the point of interest? Okay, so gunakan konsep rule of third. Alright, so kita pergi pada anda punya tugasan. Okay, kena ambil gambar anda. Okay, ada satu TikTok ni daripada tim di sini. Okay, macam mana nak ambil gambar yang poyo sikit. So ada 1, 2, 3 dan juga 4. Okay, very simple video. Dia ni memang seorang model lah. So first kali 4 easy poses. So hand in your pocket. Take the walk. Touch your glasses. And touch your wrist or watch. Okay. So ini dia punya contoh Instagram ni. Boleh buka. Jadi kamu boleh tengok bila sebelum kamu nak buat aktiviti ambil gambar, boleh tengok pada Instagram dia dan cuba tengok pada poses-poses yang dia ambil. Okay, ada juga 2 lagi Insta famous kat Malaysia ni. Kalau kamu boleh tengok cara dia ambil gambar, antaranya sekarang ni yang famous sekarang ni trending Syukri Yahya ni. Okay, saya suka tengok dia punya Instagram kaedah cara dia ambil gambar dia lah. Okay, juga seorang lagi Mira Filzah. Mira Filzah baru-baru ni dia panas sebab isu dia ambil gambar yang ni. Okay, tapi tu tak tahulah tu apa sebab dia. So Mira Filzah juga salah satu daripada Instagram yang kamu boleh follow untuk tengok dia punya kaedah fotografi dia ambil. Okay, so dah enough untuk tengok orang punya. So tugasan kamu kena ambil gambar kamu punya sendiri.
Okay, nanti kita akan go through tugasan. So, saya habiskan sikit tentang teori. So, kita sentuh sikit tentang image processing technique. Ada 5 yang saya tunjukkan proses dia. Yang pertama, image acquisition, iaitu the image is captured by a sensor. So, first kali nak ambil gambar, mestilah kena ada alat dulu. So, image acquisition is the process of capturing the image. The second part is image enhancement, manipulating the image so the result is more suitable than the original. So kalau kita tengok pada gambar-gambar yang fotografer profesional, dia buat image enhancement. Kalau kamu tengok dari segi penggunaan warna, background dan juga sebagainya, kita tahu ini adalah post processing. Yang ketiga dalam proses image processing adalah image restoration, improving the appearance of image. Contohnya gambar-gambar lama diberikan color yang lebih baru. Dan color image processing menggunakan color mode yang berbeza untuk situation yang berbeza. Ambil contoh pada gambar Mozart ni. Okey, ni contoh dia gunakan color scheme yang berbeza. Contohnya waktu gambar nikah dia gunakan color yang lebih cerah. Kalau dia punya tema dia okey, ni contoh. Okey, so ini adalah tema-tema yang berbeza. Dan last sekali adalah compression. Okay, so compression adalah teknik untuk reduce storage required to save and image bandwidth. Compression ni biasanya kita tengok pada gambar-gambar WhatsApp lah. Bila kamu send gambar pada WhatsApp, kamu punya gambar tu automatically dia compresskan supaya size dia lebih kecil. Okay, that's it. So habis untuk saya punya teori part. Tepat 1 jam seperti yang saya saya plan kan. So kita pergi pada aktiviti kamu. So dekat bahagian kamu punya classroom nanti, kamu boleh buka pada practical activity B. Okay, so ada masa lebih kurang dalam 1 jam lagi untuk hari ni. Saya nak kamu understand dulu apa yang kamu nak kena buat. So nanti kamu boleh buat hour by hour. Okay, so total time allocation saya letakkan dekat sini 3 jam. Tak apa, saya faham ada banyak kerja. Nanti saya akan extendkan masa kamu. Okay, tengok dulu apa soalan untuk practical activity B. Yang pertama. Okay, lens and shutter parameter practice. So saya nak anda browse ke Canon. Okay, website yang saya buka tadi tu. So di sini anda kena start challenge tu. Okay, dah habis challenge tu nanti dapatkan skor 6/6. Kemudian screenshot anda punya result dekat sini. Okay, itu nombor 1. Nombor 2. Take your photo and make a digital portfolio. Okay, so ini aktiviti fotografi. Okay, menggunakan device yang anda ada. Sama ada kamera, smartphone ataupun DSLR. Okay, tak kisah anda guna apa-apa pun. Okay, yang mana ada. Okay, kalau ada smartphone, pakai je smartphone. Kalau DSLR, nak try DSLR pun boleh. So, based on the technique you have learned, capture a minimum of 10 photos yang menggunakan parameter secara manual mode. Okay, dan ambil gambar minimum 10, maksimum tak ada. Okay, so 10 picture yang saya nak menggunakan teknik yang anda dah pelajari. Selepas dah ada minimum 10 gambar tu, anda kena buat satu digital portfolio. Konon-konon anda adalah seorang fotografer. So, buka pada link yang saya dah bagi ni, iaitu wix.com. Saya dah pilihkan template untuk anda iaitu fotografi. Pilih je yang mana-mana anda rasakan berkenan di hati awak. Edit dan anda kena masukkan gambar anda. Ya, saya bagi contoh ini yang saya buat untuk anak saya untuk demo pada anda. Hasilnya nanti bila anda publish. Okay, so ni dia punya hasil dia. Buatlah satu nama anda, letakkan fotografer dan letakkanlah gambar subjek anda. So dalam kes ini model saya adalah anak saya yang bongsu tu. Okay, saya ambil gambar secara portrait dia dan aktiviti dia. Okay,
Ini contoh aja. So anda kena ada minimum 10 gambar yang berbeza. Okey. So kalau anda nak belajar pasal pose tadi, saya dah tunjukkan a few tadi, iaitu ada posing yang anda boleh gunakan dan boleh refer pada Instagram orang-orang dan dapatkan idea macam mana anda nak buat. Okey. So apa yang anda kena buat tadi adalah buka pada site tu, kemudian copy dia punya, bila dah publish tu copy, pergi dekat portfolio tu, paste kan, kemudian capture kan dia punya screenshot dia. Okay, copy dan masukkan pada sini. That's it. Okay, clear mudah aja. Yang ketiga, okay, so lepas kita belajar fotografi, kita akan belajar tentang teknik-teknik dalam Photoshop pula. Okay, sebelum ni kita gunakan Illustrator untuk buat vector grafik. Untuk fotografi, kamu kena tahu sedikit sebanyak tentang Photoshop. Okay, so dalam aktiviti 3 ni, kita akan buat installation untuk Adobe Photoshop. Okay, seperti yang kamu dah buat sebelum ni untuk Adobe Illustrator, kamu kena pergi ke Adobe. Okay, kalau kamu dah download yang Adobe Creative Cloud tu, okay, senang aja. Pergi je dekat kamu punya desktop tu, cari Adobe Creative Cloud, kemudian cari Photoshop dan install. Bila dah install, open saja Photoshop tu. Sekejap, saya punya Photoshop lambat. So bila open je Photoshop tu, okay, so screenshot je gambar Photoshop. Okay, itu je untuk aktiviti yang ketiga. Saya nak kamu buat installation Photoshop. Okay, yang ni mudah. Okay, kita pergi pada yang susah. Okay, dalam basic pada Adobe Photoshop, untuk kamu punya topik 2, Photoshop, kalau sebelum ni dia ada 34 tutorial. Okay, untuk kursus yang baru ni, kamu ada 21 tutorial. So, saya dah bagi untuk aktiviti nombor 4 ni, ada 21 tutorial yang kamu kena buat. Dan kamu kena screenshot. Okay, sebelum ni Illustrator dia ada 19 episod kan. Untuk Photoshop dia ada 21 episod. Okay, so cara dia adalah pada setiap daripada screenshot tu, saya dah bagi dia punya link dia. Klik je pada link dia dan kamu open. Okay, yang dalam Photoshop ni setiap tutorial tu dia ada bagi sample file. So kamu kena get file, kamu kena save. Kemudian bila dah save, kamu kena buka file tersebut. Okay, extractkan dia dan buka. So, ini dia punya file dia dan bila dah buka file tersebut, kamu kena follow video tutorial tersebut. Okay, so setiap video tu dia pendek dan 3 minit. Yang ni ada berapa minit? 3 minit. Ini 5 minit. So basically bila kamu dah follow tutorial tu, dia akan ajar kamu macam mana nak mengendalikan Photoshop. Dan mudah-mudahan kamu boleh master Photoshop ni. Okay. Bila dah kamu master daripada Photoshop tu, nanti barulah kamu dapat lihat hasil kerja yang lebih menarik. Okay. So itu berkenaan dengan Photoshop. Okay, so ada 21 tutorial. Nanti kita bincang tentang bila nak buat submission. DDT 3A minta masa sebulan untuk buat. Saya tak tahulah kamu nak minta berapa lama. Okay, saya boleh benarkan, cuma kamu kena faham bahawa Photoshop ni, dia kalau kamu punya Photoshop tu, kalau trial edition dia bagi masa singkat aja. So saya tak cadangkan untuk kamu buat terlalu lama untuk Photoshop ni. Okay, tapi nanti kita akan discuss selepas ini.
Okay, so 4 dah habis untuk practical activity B. Dan jam dah menunjukkan 9.05 minit. Okay, so jam berikutnya kamu boleh buka practical activity B ni dan kamu boleh start buat. Dan untuk lebih kurang dalam 5 minit sebelum kamu bermula, boleh tanyakan soalan pada saya. Okay, so kalau nak tanya soalan boleh tanya sekarang ataupun kamu boleh letakkan pada meeting chat ataupun kamu boleh WhatsApp. Tak ada masalah. Boleh beritahu. Ada orang call saya. Okay guys, ada soalan? Sir, Okay, ya. Yeah. nak tanya nak yang takat gambar tu, Okay. kena kalau kita guna handphone, kena install ke apa dia punya apps tu? Okay, kalau phone awak dia tak ada Pro mode, awak kena install. Kalau yang dah ada tu dia boleh kan kita boleh tengok kalau buka je kamera kan dia ada foto, video, lepas tu Pro mode kan. Dia ada setting yang tu. Kalau awak punya phone dia tak ada Pro mode tu, awak kena install app tu. Kalau dia dah memang ada Pro mode, just guna Pro mode je. Boleh? Clear? Oh boleh, kalau tak ada kena install tulis Pro mode ke apa? Tak ada, salah satu je. Dia ada 4 app yang ada kat situ, install je salah satu, tak kisah mana-mana. Oh yang saya tunjuk 4 tadi tu? Yang 4 tadi tu, yang dalam video tutorial YouTube tu Okay. Boleh? Boleh. Sama. Okay, terlupa nak cakap pasal model. Siapakah model untuk anda gunakan dalam anda punya fotografi? So terpulang pada model yang ada dekat rumah tu. Kalau ada model adik yang umur 2 tahun ke 3 tahun ke, boleh. Ataupun nak gunakan model abang ke kakak ke mak ke, boleh. Tapi kena make sure dia make up cantik-cantik lah. Janganlah ambil gambar dia time dia dekat dapur. Marah dia nanti. Kena balik dengan kuali lagi. Okay. Clear pasal model? Saya lagi prefer anda gunakan diri anda sebagai model. Okay. Tapi kalau anda ada model yang lebih handsome ke, lebih cantik ke, bolehlah cari kawan-kawan. Clear guys? Tapi janganlah sampai menyusahkan. Nak kena tempah Mira Filzah pula. Janganlah. Tak perlulah sampai macam tu sekali. Okay, clear guys? Okay, ada lagi soalan? Saya buka lagi untuk soalan. Okay, yang ambil gambar tu Encik nak gambar sendiri atau gambar orang lain? Okay, tadi saya dah beritahu. So, boleh gunakan siapa-siapa model yang sesuai. Tapi make sure dia Instagram worthy lah. Maksud dia gambar tu janganlah orang yang tak siap. Pastikan gambar tu elok. Okay, untuk PT1 tu part course tu nak buat macam mana? Okay, so awak kena survey untuk buat application tu, contohnya Photoshop. Berapakah harga software Photoshop? Kemudian hardware, berapakah harga hardware? Berapakah harga laptop? Berapakah harga PC? Berapakah harga printer? Itulah cost dia. So basically cost adalah software dengan hardware. Berapakah harga dia? Contohnya Windows, berapa harga Windows? Okay, clear? Farah Iliana? Ini dia tanya pasal PT1. Clear. Lepas tu satu lagi. Yang PT2 tu kan kita kena buat dekat AI. Okay. Lepas tu trial saya dah habis tapi kerja tak siap lagi. Okay. Cara dia adalah anda gunakan akaun yang lain. Buat satu Gmail baru, gunakan akaun orang yang lain. Akaun yang lain lah, gunakan akaun awak tapi menyamarlah jadi orang lain. Boleh? Boleh, sir. Gunakan akaun yang lain je. Dia Adobe tu dia detect daripada Gmail, email aja. Maknanya user tu berbeza tak apa. Okay, so make sure cepat-cepat siapkan. Okay, so ada masalah ke sementara kita bercerita pasal practical task ni, kelas DDT 3B ada masalah ke dari segi penghantaran anda punya practical task? Ada nak minta extend masa ke? Ada. Okay, so ada, kita sir, ada.
Okay, so kita go through satu-satu. Sebab semalam DDT 3A minta saya extend masa. So DDT 3B pun saya rasa adil untuk bagi extend masa. Okay, kita tengok pada skrin saya, practical task 1. So due date adalah pada tarikh 27 Ogos, 2 hari lagi. Adakah DDT 3B nak minta extend masa? Extend. Okay, so kita bincang. Bilakah masa untuk awak extend? Tarikh extension yang baru. Berapa minggu tambahan? Guys, are you with me? Siapa yang cakap extend tadi tu? Siapa yang nak minta extend? Cepat. Sebab DDT 3A dia orang bagi tahu untuk buat grouping punya task ni susah sikit. So dia minta extend masa. So kalau kamu DDT 3B kamu nak extend masa berapa lama? Kita tengok DDT 3A berapa masa dia orang extend Okay, practical task 1 dia orang minta extend sampai esok. Ni memang dia orang practical task 1 tak ada masalah. So kelas awak ada nak minta extend? Minta extend 1, minta extend 2, minta extend 3. Tak ada extension? 3 hari, sir. Okay, so saya bagi sehingga 3 hari. 1, 2, 3. Sunday, boleh? Boleh. Alright, so kita extend sampai 30 Ogos. Okay, save. Okay, tugasan yang kedua. Okay, practical activity A. Yang ini tak ada no due date. So saya harapkan anda, sebab untuk buat Illustrator kamu kena habiskan practical activity A. So tak apa, ini kalau tak ada due date maknanya kamu boleh buat lah. Selagi kamu punya account tu kamu boleh renew, so kamu buat practical activity A. Okay, tapi bila saya dah masuk topik yang lain, saya nak kamu hantar lah. Okay, so practical activity A biasa. Okay, practical task 2. So saya bagi due date September 3. Okay, so macam mana nak minta extension untuk due date ni? Extend. Okay, berapa lama nak extend? Hmm. 14 hari bulan boleh je? Okay, 14 hari bulan. Ni saya bagi lagi extension seminggu lagi lebih. Setuju? Sir, kalau kelas A dia extend sampai bila, sir? Okay, practical Sekejap. Sekejap saya go through lah. Okay, untuk practical activity A, student DDT 3A, dia punya due date sebulan. Okay, tak apalah, saya letakkan sebulan lah dekat sini. Sekejap Ni practical activity A Sekejap. Yang ni kita bagi due date sebulan. So hari ni 26 Ogos, saya bagi 26 September, sebulan. Okay, save. Okay, tengok pada dia punya practical task 2. Okay, dia punya due date adalah 14 September untuk practical task 2. Kamu punya (3 September. So, nak letak sama ke? 14. So, 14. 14 okey tak? Kelas? Okey, cik. Alright, so 14 September. Kamu ada extension lagi 1 minggu. Okay, save. Okay, tu practical task 2. Apa lagi yang berubah dengan diorang? Okay, practical activity B. Okay, untuk activity B ni, kamu punya due date, kamu nak letakkan bila? Kalau kelas A dia minta pada 14 September juga.
Okay, kamu nak minta bila? Practical activity B. Boleh ke saya letakkan juga pada tarikh yang sama, 14 juga? Maknanya kalau 14, 26, 1 minggu, 2 minggu, maknanya lebih kurang 3 minggu juga. Boleh set pada 14 ataupun saya terus set pada 16, 3 minggu tepat? Boleh Encik. Okay, so untuk practical activity B, due date dia adalah pada 16 September. Okay, so that's it for anda punya tugasan. So selepas ni saya akan bagikan anda punya borang kehadiran. Okay, so borang kehadiran saya minta anda isi borang kehadiran dan anda ada masa lebih kurang dalam 1 jam. Sekarang ni dah tinggal 45 minit. Lepas ni ada kelas ke? Ada kelas ke lepas ni, guys? Tak ada. Okay, kalau tak ada kelas, buatlah kerja anda tu dengan baik. Okay, sebab aktiviti yang practical task B tu dia seronok bila kamu buat fotografi tu nanti tu. Okay, so selepas ni anda ada masa anda, saya dah peruntukkan 3 jam untuk anda buat. Dan nanti kelas esok pun ada lagi 3 jam. Nanti saya akan pantau anda punya anda punya Photoshop. Kalau ada masalah saya akan tengok. Dan jika ada masalah pasal Illustrator ke apa-apa, boleh tanya berkenaan benda tersebut pada waktu esok. So kejap lagi saya akan sharekan kehadiran. Mana kehadiran saya ni? Okay, so pada ruangan chat, saya dah sharekan borang kehadiran. Okay, so isikan kehadiran anda. Dan bila dah selesai isikan kehadiran, anda boleh hang up dan teruskan dengan kerja Photoshop. Sebabkan anda tak ada kelas lain, so boleh buat sekarang. Jangan bertangguh. Okay, so recording untuk saya punya kelas hari ini, saya akan masukkan dalam YouTube dan dalam kelas Google Classroom. So nanti later on bila dah upload ke YouTube, saya akan info pada anda. Okay, clear kelas? Okay, so boleh isikan kehadiran dan boleh hang up. Terima kasih. Okay, Nurdiana, Siti Nur Nadira, Nur Safwan, Rozwani, Aiman Hakim, Zainul Arifin. Terima kasih sir. Sama-sama Aiman Hakim, Zainul Arifin. Terima kasih, sir. Terima kasih Ilham Amani. Terima kasih, sir. Terima kasih Nur Faris. Thank you, sir. Terima kasih Diana. Terima kasih, sir. Terima kasih Aina Nazura. Terima kasih sir. Gerak dulu. Terima kasih Mama. Okey, gerak-gerak. Inilah sarapan dulu. Jangan lupa buat kerja. Kan gerak-gerak terus pergi main game pula kan. Astaghfirullahaladzim. Bukan saya tu. Okey. Terima kasih Mama. Terima kasih, sir. Okey, terima kasih Zuhafiz. Terima kasih, sir. Terima kasih Syazwani. Terima kasih, sir. Terima kasih Syarifah. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih Amir Aizat. Terima kasih Haris.
Terima kasih, sir. Terima kasih Faraliana. Terima kasih Aisyah. Terima kasih, sir. Terima kasih Faratul. Terima kasih, Cik. Okay, terima kasih Fakrul Aiman. Fakrul Amin. Fakrul Aiman. Terima kasih Encik. Terima kasih Aidil Hakimi. Terima kasih, sir. Okay, terima kasih Darius. Terima kasih Cik. Terima kasih Arif Iskandar. Terima kasih, sir. Terima kasih Nabila. Terima kasih Sir. Terima kasih Aidil Hakimi. Ahmad Syahir.